بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita harapkan kepada Allah Ta'ala satunya dia, mudah-mudahan dapat memudahkan kedudukan kaum muslimin muslimat kita dari yang kurang baik kepada yang baik dan dari yang telah baik kepada yang lebih baik lagi, sehingga dapat sampailah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita telah pun baca muzakirah kita yang mana kita syarah kitab bagi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kitabnya Bulughul Maram, yang kita baca hadis pertama pada minggu lepas, dan kita telah pun beri beberapa pengisian supaya kita dapat isi bersama tentang masalah yang kita telah cakap. Yang itu nak ingatkan semula supaya dia nak lekat ibarat di dalam dianya sikap-sikap. Ibarat dalam sikap-sikap, katanya hadis ini telah kata sah ataupun kata sahih atau telah disahkan oleh orang tua ini. Kita kena faham makna dan maksud dia. Kita kena faham makna dan maksud. Maksud hadis ada dapat kita hadis pertama ni. Kita tengok pada muka dia tu, ya. Kita tengok pada muka dia. Hadis riwayat imam berempat. Imam berempat tu kita telah riwayat dah siapa dia imam berempat. Iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu imam berempat. Ibnu Abi Saibah
Dan lafaz ini riwayatnya, itu nak kata amanahnya ulama. Sebab hadis ni maksud sama, tapi masanya agak berlainnya sikit. Oleh kerana itu, hak dia nakal dalam kitab kita ni, lafaznya diambil daripada riwayat Ibn Abi Shaybah. Dia sebab tu dia kata, dan lafaz ini riwayatnya, yang riwayat Ibn Abi Shaybah. Kemudian serta disahkan, apa kita nak? Serta disahkan oleh Ibn Khuzaimah dan At-Tirmizi. Anak telah rakyat dah kata Tirmizi dia baca 3. At-Tirmizi baca bagi dakta kedua, At-Tirmizi baca bagi bawah kedua, Tirmizi dan baca juga At-Tirmizi. Boleh baca 3. Boleh baca 3. Dia. Kemudian serta disahkan oleh Ibn Khuzaimah dan At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi. Jadi sebenarnya apabila dikata disahkan oleh Ibn Khuzaimah, yang ini telah dikatakan hadis ini sahih oleh Ibn Khuzaimah. Alah mana Ibn Khuzaimah? Kita baca dah memberitahu taklid di bawah. Maksud apabila kata disahkan oleh Ibn Khuzaimah, maknanya Ibn Khuzaimah riwayatkan hadis ini di dalam kitabnya hak yang bernama As-Sahih. Kitab Ibn Khuzaimah banyak buah, tapi kitab dia hak nama Sahih. Maksud kitab nama Sahih ni artinya Ibn Khuzaimah dia berusaha menghimpunkan hadis-hadis hak sahih belaka. Dia akan duduk dalam sebuah kitab dia. Tetapi bagaimana nak telah ayat katanya, orang yang berjaya dalam tujuan tersebut hanya 2 orang saja daripada ulama. Kita tengok tu, ulama berpuluh-puluh ribu tu, orang yang berjaya hanya 2 orang lah. Hak boleh hitung ada dalam kitab, sebuah kitab sahih belaka dalam tu 2 orang lah. Siapa dia? Iaitu Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih bagi dia, dan yang keduanya Imam Muslim. Dia ni ya. Adapun Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Awanah, lain-lain lagi tak jaya. Mereka nak buat juga lah tu, tapi tak siapa tahu, tak apa tu juga. Kerana apa? Kerana di dalam kitab hak dia nama Sahih tu masih dia ada lagi hadis dhaif. Faham tak? Jadi dia ada kitab nama Sahih dah. Dia tu dua ada mereka ada dhaif dah. Tapi ulama mereka Islam semula dia dapat tu kata ada lagi hadis dhaif. Kalau cek tak bisa kuning dah. Jadi depan ulama Radak Ibn Khuzaimah, orang ulama hadis besar, ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Kita kita hadis sahih belaka nak duduk di sebuah kitab dia nama As-Sahih. Ada lagi ada ini gomel lihat dah. Tu. Sebenarnya kalau yang ngaji, dia tahulah kata Ibn Khuzaimah. Dia hitung hadis memang niat dia nak sini. Nak hitung hadis sahih belaka seperti. Tetapi oleh kerana syarat-syarat nak jadi hadis sahih pada Ibn Khuzaimah itu agak kena sikit. Kena, istilah kita itu kena tak? Tak kena. Ada kena sikit, ada gua sikit. Maka oleh kerana itu ulama nak kena, dia kata tak boleh terima lagi kata hadis ni sahih. Sebenarnya hadis ni baru duduk mertabak dhaif baru misalnya. Itu nak kita kata. Dia kata di antara lain masyhur Ibn Khuzaimah. Di antara lain yang masyhur iaitu Abu Awanah. Di antara lain yang masyhur juga iaitu Ibn Hibban. Ni kitab dia ni nak hitung ada sahih belaka duduk dalam kitab sebuah dia. Dia kitab dia hitung habis. Nak boleh dia hadis sahih belaka, niat dia nak ada sahih belaka. Dalam hati masih ada hadis dhaif. Kita faham tak tu? Di antaranya Imam Al-Hakim dari kitab Al-Mustadrak. Juga ada hadis dhaif di dalamnya. Sebab itulah kita tak sah mesti. Apabila kita katanya hadis ini dhaif, dan kata dhaif nama dia ada kitab dah. Misalnya kitab fiqh ke, ada kitab tafsir ke misalnya. Tu dia tidak menjadi masalah. Kitab atau khusus, kitab atau tak dah. Kitab hadis dah. Kitab hadis dan kitab atau dah. Nak kata salah apa dah. Kita masih ada dhaif lagi. Apatah lagi kitab hadis yang bukan nak kecil kata hadis sahih belaka di dalamnya. Sudah tentu ada hadis dhaif dalamnya. Sebab itulah
kita kena faham baik dalam bab ni. Nah, kita kena faham molek dalam bab ni. Ni kita kena faham. Nah, jadi yang kita katakan pada minggu ini kata serta disahkan, yang disah makna apa? Arti dikatakan hadis ni sahih, makna sah. Sah hadis ni. Maksud sah makna apa? Sahih. Makna sah makna apa? Istilah sahih makna sahih. Maknanya apa dia itu segar molek, tak ada sakit, tak ada ceria. Hadis ni, itu makna gitu. Tak ada sakit, tak ada ceria. Arti sahih molek. Artinya selamat molek daripada tuduh-tuduh yang kata boleh jadi bukan hadis Nabi. Selamat daripada itu. Maknanya hadisnya betul sungguh dasar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis sahih. Nah, jadi kita disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Makna dia, mana artinya Ibnu Khuzaimah riwayat hadis ni di dalam kitab dia yang bernama kitab dia As-Sahih. Arti kitab yang itu ada sahih apa? Harap. Dia. Tapi kita sebagai orang yang belajar hadis, hari ni kita mula belajar hadis. Nah, saya dalam kita mula belajar hadis, kalau orang kata telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, kita boleh kemah nak lagi kata hadis itu sahih. Dia jawab tak boleh kemah lagi. Dia. Orang baru diperintah Ibnu Khuzaimah kata sahih. Boleh jadi orang lain bagi komen, boleh jadi orang lain bagi kata hadis ni tak sahih. Tak boleh nak terima lagi. Tapi kalau kata riwayat oleh Imam Al-Bukhari, tidak ada apa. Jadi kita sahih dia atau tidak disahkan oleh Imam Bukhari, itu kena bunyi dalil kita. Nah, artinya tak boleh nak terima, tak boleh nak keluar dah. Hadis sahih dah di dalamnya. Hadis ni telah disahkan oleh Imam Muslim, itu kena bunyi dalil dah. Nah, asal tabik hormat kepada Imam Muslim. Kenapa? Karena ulama Imam Muslim hitung hadis dalam kitab sahih dia tu, ulama cik tanya dah kata iyalah semua dah hadis satu dah. Tak ada satu hadis pun yang ada di dalamnya. Tu. Jadi ulama juga betul kita ada riwayat tu. Ulama juga riwayat. Kalau kata Ibnu Khuzaimah kata ada dalam kitab sahih dia, ulama juga mai riwayat kita kata ada lagi yang ada di dalamnya. Jangan nak gaduh man. Tak? Itu kena itu. Dan ini pula disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan kalau tanya apa yang ngaji lah kata tanya apa. Jadi juga Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi juga mengatakan hadis sahih. Sama juga dengan kata disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahkan oleh Imam At-Tirmizi. Sama juga makna, tak sama makna. Dia nak kaya istilah sikit. Kalau kata disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, maknanya hadis ni dia ada dalam kitab As-Sahih bagi Ibnu Khuzaimah. Maknanya itu. Tapi kalau kata disahkan oleh Imam Tirmizi, Imam Tirmizi tak ada kitab dia nama As-Sahih. Tak ada kitab Imam Tirmizi nama kitab dia As-Sahih, tak ada. Itu dia. Jadi oleh kerana itu kitab Imam Tirmizi, nama kitab dia tu tak ada nama kitab As-Sahih. Cuma ada kitab hadis bagi Imam Tirmizi. Maka ulama khilaf kata nama kitab Imam Tirmizi itu. Semua ulama kata nama kitab dia Al-Jami'. Jami'. Semua kata nama Sunan. Itu khilaf kita tak ada masalah lah. Nanti kita akan segera makna Jami' dan Sunan kita telah pun rakyat dah sikit dulu. Nanti kita penyumbak dia kita akan tahu pula. Jadi Imam Tirmizi tak ada kitab dia nama sahih. Walaupun ada ulama yang kata kitab Jami' itulah kitab sahih bagi Imam Tirmizi. Tetapi pada hakikat sebenar bukan. Kalau nak nama sahih ke boleh, orang panggil dalam bab tauhid. Bab ghalib ya. Ghalib hadis duduk dalam Sunan Tirmizi ni hadis dia sahih. Ghalib. Tapi bukan bermakna kata hadis dalam ni Imam Tirmizi nak hitung hadis sahih belaka supaya Ibnu Khuzaimah tak sekali. Imam Tirmizi tak ada tujuan nak hitung hadis dalam ni cuma hadis sahih. Tak ada hadis tujuan tu. Tujuan nak hitungkan hadis dalam kitab dia ni segala bab-bab yang takut dengan Islam. Dia nak hitung bab lah tu ya. Dia tak ada kata semua hadis dalam semua sahih, dia tak kata. Dengan sebab itulah Imam Tirmizi kalau dia riwayat hadis dah, dia riwayat pula hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni gharib, hadis ni apa dia tak boleh nak baca, hadis ni munkar, dia riwayat pula. Dia riwayat pula semula pula. Dia cerita pula utahu kita. Tu. Jadi oleh kerana itu apabila katanya hadis ni telah disahkan oleh Imam Tirmizi, makna dia nya iaitu Imam Tirmizi telah riwayatkan hadis ni dalam kitab dia Jami' tadi dan selepas tu dia kata ini hadis sahih. Imam Tirmizi kata ini hadis sahih. Imam Tirmizi
hukum selalu kata ini hadis sahih. Hadis sahih mengikut Imam Tirmizi. Nak rayak pula satu lagi pula. Adakah ulama terima Imam Tirmizi kata hadis sahih? Semua ulama terima? Buat jawabnya ada setengah ulama tak terima. Bukan semua hadis. Hak Imam Tirmizi kata ini hadis sahih, hadisnya sahih. Terkadang hak Imam Tirmizi kata ini hadis sahih, tetapi pada hakikatnya hadis itu dhaif. Ini siapa nak boleh rayak ni? Ulama juga main rayak itu kita. Bukan kata jihad main rayak ni. Nama sakai jihad. Imam Tirmizi dah boleh bahas lagi. Bukan jihad. Ulama mari rayak kata ini Imam Tirmizi kata sahih. Sebenarnya hadisnya tidak sahih. Dah. Kata hamil. Baik. Tetapi di sini mari kita tengok. Di sini Imam Tirmizi kata kan, kita rayak dah bawah kita baca dah lepas sebenarnya supaya nak takkid yang nak reti molek ilmu ni. Sebab pagi-pagi kita kecek ilmunya sikit. Kecek sikit ilmu pagi-pagi ni tak nyatuk lagi. Boleh kita dengar mula-mula ni. Kok tengah ke akhir ni mula nyatuk tu. Sebab kita kecek sikit ia reti molek. Minggu dulu kita kecek alih akhir. Alih akhir tu mula duk nyenguk ratik lah, lelak ratik lah, nyenguk ratik lah. Ini kita kecek pagi-pagi lalu. Wih mudah hati. Jadi Imam Tirmizi sini dia kata apa pada hadis ni? Dia kata ini hadis sahih ke? Tak. Imam Tirmizi kata ini hadis hasan sahih. Imam Tirmizi kata begitu. Ini hadis hasan sahih. Maknanya ini hadis hasan lagi sahih. Kita ada istilah dalam ulama. Kalau ulama dulu, ulama kaum tua dulu. Ni kaum tua kaum muda ni, nak kata kaum tua kaum muda ni. Bukan kaum tua kaum muda kita duk buat ngeja dah dak. Buat paten tu tak kena tu. Ni kaum tua semua. Kaum tua dulu belum daripada Imam Tirmizi. Hadis hanya terbagi kepada dua. Satunya hadis sahih. Yang keduanya hadis dhaif. Dua tu ya. Kaum tua dulu. Satu kaum tua semua tu. Kaum sah tu. Kalau berah kat merah dah tu. Tu usai benar. Padi yang besar. Usai. Ada dua ya. Ada sahih, ada dhaif. Banyak tu ya. Kaum tua dulu. Saya tak. Mari kaum muda. Hak baru sikit. Bawa daripada zaman Imam Tirmizi. Dia tak bagi hadis kepada dua begitu. Tak. Dia bagi hadis kepada tiga. Nak rayak dari sikit. Bagi hadis pada tiga. Mana? Satu hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga tu hadis dhaif. Yang tiga tu hadis dhaif. Mari kau hak muda tentang. Hak muda mana? Bagi empat. Hadis tu bagi empat. Nak berapa ulama bagi gini? Nak kita mudah itu. Sebab apa? Sebab masalah ilmu ni koh lamu, koh lemuh, koh lamu, koh lemuh, koh lamu, koh tak reti. Kita ni tak reti hak ulama duk kecek kami dulu tu. Kau tak reti. Nak buat tak itu. Kalau kecek bah hadis ni tak reti lah. Kau duk nyanggung. Sebab kita ada wayak ni. Kalau kita kacau dengar, apa duk wayak? Tak tahu tu apa. Dia tak reti semua ni. Kalau dia baru mari gini misalnya. Oh, ya ada habis tu. Siabuk ni mu hari ni tak apa. Kita sabar dulu. Sabar dulu. Kita nak belajar, kita tahu hari ni. Kita beli kitab, kita baca, kita tengok. Insya-Allah kita akan reti. Nak rayak kita nak akik mustawa, nak jet ni. Tak mah dah nak duk pasal tak reti hadis tak sahih. Kami dulu tak apa sebab atas hadis tak apa. Atas benar boleh ambil hadis. Ikut boleh ambil belakang. Atas gerai boleh ambil hadis. Jamin dulu. Kata hadis ialah belakang. Lah ni dah. Orang boleh dah. Dia dia. Sebab tu kita nak kecek dah gini. Maka hadis tu jamin baru-baru sekali dia bagi pada empat. Apa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dia buat lagi hadis dhaif jiddan. Dhaif jiddan makna dhaif sangat. Orang tak lesti orang ni hadis ni. Nak kira tak boleh hasung hadis dhaif ni. Kena taruh boleh king situ, taruh situ. Bukan nak tahu dah. Taruh boleh king. Nanti kalau ada gugu dia tu kita boleh pecat. Boleh bus mula. Tapi kalau pacar dekat dia tak boleh pacar. Buruk. Nak pacar tak boleh. InsyaAllah macam itu. Tapi kalau ada gugu boleh lah. Buat lepuk boleh.
Nah, tu dia. Nah, wak lepuk, wak apa dia panggil? Hak boleh budu tu, boleh lah. Nah, kadang-kadang tu boleh. Itu kita kena faham. Adapun hadis maudhu' tu panggil saja hadis, dia bukan hadis. Hak tu yang kita duk belik tu. Kita kata apa hadis maudhu' tu. Maudhu' tu hadis. Hanya gomod dia. Tu apa boleh main dengan tali sarik tu. Bukan kata dia gaya dok dengan tali sarik. Orang perekat dok guru di tempat gitu. Nah, orang kata ini mau ayat hadis tu dok hai dok hadis tu maudhu' hai maudhu' hadis. Yang sakit gitu. Gapo dia hadis maudhu' tu. Dia tak reti mula lagi. Bukan sekadar jahil tak perlu lagi buat dah. Itu dia. Mari kita tengok sini. Jadi sini setelah kita tahu kata hadis, ulama muda bagi kepada tiga, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis sahih ialah hadis kita boleh pergi kejak kaum kata dia tu sungguh datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan ni jatuh perecak lemah sikit pada tu, tapi ia juga datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sanad ni kuat. Orang panggil kata orang royak hadis tu kurang jaga. Nah, kuat di segi ilmu dia ke, ingat kuat di segi hafal dia ke, kurang kuat di segi adil dia, soleh dia. Nah, di segi ibadat dia. Jauh hitung pi ulama ni. Nanti kita akan cara satu-satu lagi kita datang. Kita baru-baru tak boleh cara banyak lagi. Nah, cuma nak tahu sikit-sikit dulu. Jadi, ada hadis sahih dan ada hadis hasan. Tak ada pelipon, hak tu boleh pakai belaka dua hadis tu. Hadis sahih, hadis hasan boleh pakai belaka. Walaupun ulama bagi sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Jadi 4 jenis. Tapi semua 4 jenis tu hadis tu boleh pakai belaka. Lecahnya gitu. Habis cakap tu. Yang kita ada mesti di sini, Imam Tirmizi membuatkan satu istilah bagi dia. Dia kata hadis hasan sahih. Hakuk mana? Kalau kata hadis sahih, cukuplah kita. Kalau kata hasan, kita berhenti. Tapi dia tak apa dua. Dia kata hadis ni, hadis kita baca ni, bak air laut ni, nah, iaitu apa? Airnya tuhur dan bangsainya halal. Nah, dia kata gitu tu, Nabi kata gitu, hadis ni mengikut Imam Tirmizi, dia kata hadis hasan lagi sahih. Kok mana? Kalau hasan, hati duduk dekat bawah sikit pada sahih. Kalau sahih, hati duduk tinggi sikit pada hasan. Kok mana Imam Tirmizi kata ini hadis hasan lagi sahih? Lama anak-anak kata, nak rayak tahu kata, lama di antara ahli ilmu sendiri, yakni ulama sendiri, kalau tak mengaji ilmu hadis, tak reti ibarat Imam Tirmizi ni. Lama, bukan sikit. Kalau dia tak mengaji ilmu hadis, dia tak reti ibarat Imam Tirmizi kata gitu. Gapo? Imam Tirmizi kata hasan lagi sahih. Gapo? Tak reti. Kalau kata sahih, reti. Kalau kata hasan pun tahu. Tapi Imam Tirmizi kata hasan lagi sahih. Kok mana? Di sini kita nak tahu. Ulama sendiri pun berbagai macam-macam pendapat. Kata setengah, Imam Tirmizi kata hasan lagi sahih ni, maksudnya hadis ni duk celah tengah antara sahih pun tak siapa, hasan pun tak turun, duk celah tu. Ada ulama kata gitu. Nah, ada ulama kata hasan lagi sahih ni bermaknanya hadis ini hasan atau sahih. Ada juga ulama kata gitu. Ada setengah ulama kata, nah ni nak ayat ulama kata ni. Nah bukan haji hak kata ni, ulama kata. Setengah ulama kata dak hasan lagi sahih maksud Imam Tirmizi ni, iaitu hadis ni hasan dalam satu sanad dan sahih pada sanad lain. Ada juga kata gitu. Jadi banyak kalau kita nak tengok siapa 4, 5, 7 pendapat. Tetapi saya pribadi setelah kaji, setelah buat teliti, tengok hak Imam Tirmizi hadis dalam Jami' Tirmizi. Kita tengok hak Imam Tirmizi kata hadisnya hasan lagi sahih. Maka kita dapati hadis ni kebanyakannya duduk di dalam Sahih Al-Bukhari
dan duduk dalam Sahih Muslim. Ada. Kebanyak sekali hadis Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Kebanyak hadis ni kalau kita cari dalam Imam Bukhari, jumpa. Cari dalam Imam Muslim, jumpa hadis Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Ada. Ada juga hadis kata hasan lagi sahih, tetapi tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Tetapi hadis ni Imam Tirmizi pernah tanya Imam Bukhari. Pernah tanya Imam Bukhari. Kerana Imam Tirmizi anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Dia pernah tanya Imam Bukhari, hadis ni sahih tak? Sahih tak hadis ni? Maka Imam Bukhari kata hadis ni adalah sahih. Jadi apabila Imam Bukhari hukum kata hadis ni sahih, ibarat Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hasan lagi sahih. Kenapa dia gunakan ibarat ini? Kerana dia kembali kepada ibarat ulama tua dulu. Dah kita molek dia. Ulama tua dulu, hadis hasan ialah makna hadis sahih. Hadis sahih ialah makna hadis hasan. Dua nama kepada satu benda. Pada ulama tua dulu, dia tak ada beza di antara hadis sahih dengan hadis hasan. Jadi seolah-olah Imam Tirmizi nak kata hadis ini sahih. Ataupun kita nak guna oleh bahasa kita kata hadis ini sahih sungguh. Bukan sungguh kita bagi tentu. Artinya bagi Imam Tirmizi nak takkid, nak menguatkan bahawa hadis ini sahih semati. Semata sahih dia ada peringkat tinggi, dia peringkat nombor 1. Hadis sahih ada peringkat nombor 1 ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Hadis ni ulama kata sahih hadis duduk dalam kitab dua ni duduk peringkat nombor 1. Bagaimana anak telah rakyat pada minggu dulu kata itu pukul rata, pukul panjang. Pukul panjang. Apa dia ni? Wah dia ada dalam kain ni, dengan wah dia ada dalam kain ni, wah dia ada dalam kain ni adalah buah lebih molek daripada wah dia ada dalam kain ni. Dia pukul panjang gitu. Tapi kalau pesak kita boleh jadi kalau dia ada dalam kain nak suka kita kata lebih molek ni, ada wah lebih kesok daripada wah dia ada dalam kain yang kita kata kurang molek kali. Kalau kira kesok. Tetapi kalau pukul kain, wah dia ada kain yang lebih molek daripada kain. Jadi hadis dalam Bukhari pukul panjang dia lebih sahih daripada hadis dalam apa dia kitab-kitab lain. Ada faham molek tak? Di sini faedah ada di mana? Lagi kata kita akan jumpa. Faedah tuju apabila kita nak tarjih masalah. Misalnya apabila berlawan hadis dalam Bukhari dengan hadis di dalam kata Tirmizi. Misal saja, Imam Tirmizi tak kata apa. Ya hadis dia biar gitu. Imam Bukhari waktu baik hadis ni dalam Bukhari. Apabila berlawan antara hadis dalam Bukhari dengan hadis dalam Tirmizi, kita nak pakai hadis mana? Kita kena pakai hadis dalam Al-Bukhari. Tu kaedah ulama lah. Bukan kau muda lah tu. Kau ni kau tua sendiri. Nah, semua kita malak ni. Kena pakai hadis dalam Al-Bukhari. Itu pukul panjang. Tetapi terkadang masalah ni nanti kita akan jumpa ni. Nanti kita akan jumpa. Wayak dulu belah-belah. Terkadang masalah ni hadis Al-Bukhari dengan hadis Tirmizi tak kata apa. Setelah kita periksa pada sanad hadis, didapati hadis Tirmizi lebih sahih daripada hadis Al-Bukhari. Lalu tu ulama hadis menterjahkan apa hadis yang betul dengan Tirmizi. Dia tinggalkan hadis Al-Bukhari. Apabila pesak sosok. Tapi kalau tengok cara pukul rata, pukul panjang, maka bolehlah kita pasal mudah-mudah bagi orang pesak pertama. Apabila berlawan di antara hadis Bukhari dengan hadis dalam lain kitab lain, maka kena pakai hadis dalam Bukhari. Itu pasal mudah-mudah bagi anak kunci pertama. Tapi anak kunci lagi tak boleh pakai hak tu. Apabila ada ulama mengatakan dah hadis Tirmizi lebih sahih daripada hadis Bukhari, memandai pada sanad, maka kita tinggal dulu hadis Bukhari, kita mari pakai hadis dalam Tirmizi. Umpamanya, dan lagi kita akan jumpa masalah-masalah seperti ini. InsyaAllah dah kita nanti tengok. Itu dia. Jadi di sini, apabila kita tahu kaedah seperti ini, jadi dalam Al-Hafiz Ibn Hajar dia kata hadis ini disahkan oleh Ibn Khuzaimah dan Imam Tirmizi. Apabila kata disah oleh Imam Tirmizi sekadar tu, kita tak boleh buat setak lagi.
Sebab Imam Tirmizi duduk di peringkat Ibn Khuzaimah. Imam Tirmizi duduk di peringkat Ibn Hibban. Imam Tirmizi duduk di peringkat Al-Hakim. Imam Tirmizi duduk di peringkat Abu Awana di segi kata sahih. Kenapa apa? Kerana dia orang longgar sikit di segi syarat. Saya dia ulama tu bukan jihad kata tu. Ulama kata jihad kau. Ulama kata dah. Ulama ayat kita nak jaga agama. Jadi dia orang longgar sikit di segi sahih. Sebab tu kalau kata disah oleh Imam Tirmizi kita luak sedap tak boleh lagi. Sebab tu kita kena rujuk balik kepada kitab Tirmizi. Tirmizi kata lana pada hadis ni. Setelah kita rujuk balik, Imam Tirmizi tak kata ini hadis sahih saja dah. Imam Tirmizi kata ini hadis hasan sahih. Hasan lagi sahih. Maka kesimpulan kita apabila Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih, arti hadis itu sahih dekat nama satu. Maka bolehlah kita kejak hati kata hadis ni sahih sungguh. Harap. Tu cara kesimpulan kita faham. Nah, walaupun dia kata disahkan, sebab tu kalau kita tengok dalam mata apa dia Bulughul Maram saja, maka kita tak boleh nak kejak. Kita dulu kalau siapa nak nafikan hadis ni. Kalau hadis ni betul-betul sahih dasar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kaedah-kaedah tahu lama yang mengajar pada kita. Bukan kita nak pandai sendiri tak. Mengikut ulama yang ajar pada kita. Hak dia murid katakan jihad tak baca ulama tu tak betul siahbuk pun. Nah, sikit pun tak betul. Gurih bedak hak dia murid kata tu. Nah, tak kena siahbuk. Jihad lah orang paling pakar ulama. Lebih pada demo pakar ulama lagi. Hak serius pun. Nah, dia pakar ulama. Tengok ulama. Hadis ni siapa dia kata? Mari di mana? Macam mana? Tengok ulama. Mesti disusuk wirapak kepada ulama. Itulah cara kita yang sebenar dalam pakar ulama. Bukan kata semua tak batas pun ulama. Orang itu royak dia dua pun ulama. Bukan. Nak tengok ulama ni dekat mana? Cara mana? Kita ukurkan dekat derajat ulama tu sendiri. Ada harga. Supaya mata kita dua itulah. Nah, mata bukan satu harga. Gitu lah. Mata Zamrud, kau cuba lah? Tak. Mata Insan, kau cuba lah? Tak. Mata Delimo, kau cuba lah? Tak. Kena tengok jawai lah mana, kena tengok retak tak retak. Yang mata Zamrud bukan semua mata Zamrud tak retak. Nah, kalau tak retak tu tak jebol tu. Nah. Ya, mata kena ada retak. Sikit tengok, nampak tak nampak. Kalau tengok mata macam tak nampak, pakai seberang nampak. Pakai ilmu lagi nampak lah kata retak. Tapi tak baca ilmu, ulama tak boleh. Orang tua dia abdul. Dia jalan, dia ada gitu. Nah, dia tu. Nah, itu dia kita kena mengaji. Nah, insya-Allah dah. Baik kita boleh tahu dah kita. Sekarang ni kita mari tengok. Nah, kita mari tengok pengajaran dari hadis. Ini kita nak tengok situ, betul dah? Kita sampai situ pada minggu lagu ni. Pengajaran dari hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa air laut hukumnya suci lagi menyucikan. Itu tuhur itu. Nah, tahur. Ibarat kata tahur anak-anak uji kita. Ingat kalimah tahur makna suci lagi menyucikan. Itu bahasa Melayu nak buat tak boleh tu. Anak ada banyak dah. Nak kata gana. Benar dia diri dia tu suci, baru dia boleh menyuci orang lain. Kita nak kata gana. Dalam bahasa Melayu tak ada nak buat. Kena guna dua kalimah. Suci lagi menyucikan. Nak banyak tak boleh kata suci. Tak. Kita kena kata lagi menyucikan. Itu kali kelima Arab satu kata ya. Tahur. Dia guna banyak tu. Arti suci lagi menyucikan. Air laut tu. Dalam arti kata. Nah, ini dalam arti kata. Dapat digunakan untuk menghilangkan. Menghilangkan. Atau mengangkatkan. Waktu itu maksudnya atau. Atau mengangkatkan hadas kecil dan besar. Jadi air laut ni boleh kita nak guna untuk nak menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Nak menyucikan hadas kecil atau hadas besar. Ataupun nak mengangkatkan. Nak mengangkat hadas kecil ni istilah lah tu. Raf'u dalam bahasa Arab tu. Kita pun guna juga istilah dia. Mengangkat hadas kecil. Dia tak ada cuma pada zahir. Sebab kita duduk cuci-cuci lah ni. Bahawa kita nak maya tak nak maya tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada wudu. Arti kita duduk dalam kotor. Kita duduk dalam cemar. Kita duduk dalam najis. Bukan najis yang nampak kelih. Najis maknawi. Sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu an
Di antara dia kata aku mesti kena duduk dalam suci. Sebab tu dia tak jatuh hari semaya, mereka jaga ambil bagi selalu. Supaya nak duduk dalam suci. Kalau tidak, bermakna kita duduk dalam najis. Duduk dalam cemah. Najis ni bukan najis hak nampak kelih. Tengok suci. Tetapi hakikatnya cemah. Najis maknawi ni banyak. Kita kena berhenti lagi, kita kena belajar sikit-sikit sekali. Najis maknawi ni banyak. Itu salah satu pada najis maknawi. Supaya dalam Quran kata innamal musyrikuna najasun. Hanya bermakna sesungguhnya orang musyrikun itu adalah najis. Najis tu najis apa tu? Najis yang buat geledak, cuci dia, masya-Allah. Pakai baju cuci, bakal bercuci pada pok kita pun ada. Nah, mandi bos sabun 3 kali. Pakai krim lagi, pakai gapo lagi, cuci. Tak gitu ke? Tetapi Tuhan gelarkan puak ni, kata puak ni najis. Najis apa tu? Najis maknawi. Najis pada makna. Najis pada sia-sia. Bukan najis pada hakikat. Sebab itulah bahawa kata, dalam Quran kata, innamal musyrikun najasun, bertepus, kena dibasuh. Dah. Kalau kita naik kereta, duduk dekat dengan dia, tepus dengan dia, orang kafir dah. Kalau lagi basuh kita, orang baik atau orang musyrikin najis. Dah. Najis tu najis maknawi, bukan najis hakiki. Dia kita mengerti. Cuba juga dengan perempuan mari haid. Dia duduk dalam keadaan najis. Habis tu nak ngatuk nak royak tu. Nah, habis tu royak tu. Dia duduk dalam keadaan najis. Apabila royak dalam najis, tu setengah orang body dia mari haid tak mau makan nasi bini jam 6. Kalau pun najis, dia duduk basuh tangan dia. Najis. Nah, bukan najis hakiki. Boleh dia manuk, boleh dia masuk, boleh kita makan, dah boleh tidur dekat dengan dia. Ada orang paling belakang cukup biau. Babi ni mari haid. Dah kata najis. Bukan najis, tak boleh duduk dekat. Duduklah dekat, duduklah gana-gana pun. Syarat jangan ikut ya. Jangan satu ya, tak boleh. Hak lain boleh belakang, nak buat apa boleh. Nah, kita ingat boleh buat belakang. Ada juga orang kita, bini berjumpa tak itu, betul tak itu tu. Yang dekat, saya mari haid tu. Alat bini pun tak berhenti juga bak najis ni. Tak boleh masuk dekat dengan dia. Patut laki dia tak boleh masuk dekat sehari dia lagi lah itu ke. Dia 2 hari, mula mata sinar kot hari. Dia 3 hari mula tengok. Hak apa? Hak bunga dengan payuk pun nampak di bunga tu lah. Dia. Jadi rusak habis. Tu mula hati duduk luar. Mula nak pergi ke Suan Ahan. Dia selalu. Kenapa? Kerana di Suan Ahan boleh duduk dekat. Duduk rumah dia tak boleh, dia mari haid. Baru dia di situ, dan dia tak reti. Sedangkan dalam Islam kata, boleh belakang. Boleh cepat. Satu kena beringat, hak lain boleh semua. Nah, itu dia kena kita haid kata. Lagi perempuan mari haid. Orang Yahudi, yang ambil daripada wahyu Tuhan, daripada kitab Taurat, kata perempuan mari haid tu najis. Lalu apabila dia kena buat jemur suku, orang panggil buat jeramuh suku. Buat basah suku. Bawa bini yang mari haid letak dalam jeramuh tu, tak boleh duduk naik tamu. Takut najis. Itu Yahudi. Maksud ulama Allah ni kata, bukan dia otak perempuan suku. Nah, baru mari semula. Pahala kita pada juga, kita lah tu. Kita kata tu, pahala tu ni pun sebab tu juga, bawa mari haid kat Allah. Nyumai hangutkan selah. Duk tak ada mami. Bawa ukuk waktu juga banyak. Nah, bukan kita. Mari pemandi, cuci, janguk, berbedok, bersapa, pagi. Boleh duduk, dia duduk lati, apa saja dia pun. Semua boleh. Boleh kesok. Tapi itu dia dah. Itu dia. Itu dia. Itu dia panggil najis maknawi. Kena reti najis maknawi. Nah. Baiklah, itu dah. Hadis ini menunjukkan katanya air laut hukumnya suci. Lagi menyucikan. Hadis ini sahih tak? Tadi kita supaya kata hadis ini sahih. Tetapi mari kita tengok. Sebagai nak mengaji satu ilmu. Hadis ini kata air laut boleh suci, dia suci lagi menyucikan. Tetapi ada satu riwayat, ada satu hikayat menceritakan bahawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma
Dua-dua orang ulama besar daripada sahabat. Bukan sahabat biasa ni. Sahabat jadi ulama. Dan ulama bukan ulama rendah ni. Ulama besar. Kita kenal Ibnu Umar. Kita kenal Ibnu Amrin. Nah, Abdullah Ibn Auf. Kenal tak? Ulama besar. Ada anak murid dia tanya dia. Anak murid tanya dia. Baba, Zahid dah panggil baba tak? Kalau tak ubah tak? Baba. Kalau kita musafir dalam laut, kita tak ada air tawar. Istilah kita panggil air tawar, orang Arab panggil air manis. Nah, kita kalau air manis tu air duduk jebur tu, kita belik dia buat kita dah. Dan orang Arab panggil air manis, air tawar tu. Air tawar tu lah air tidak masin tu. Nah. Jadi kita ada di tengah laut, air tawar kita tak ada. Kita siapa waktu semaya, ataupun kita bahajak untuk mengangkat hadas, ataupun kita nak menyucikan hadas, nak menyucikan najis, ya? Adakah boleh kita nak ambilkan air laut buatkan benda seperti tadi? Pernah Tok Guru besar daripada sahabat ada satu cerita menceritakan, katanya pernah orang tanya dia, ya, kata boleh tidak nak menyuci dengan air laut tadi? Boleh tidak nak guna air laut tadi? Bagaimana dia jawab? Jawab Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan jawab Abdullah bin Amr bin Al-As, dia katanya at-tayammum a'jabu ilaina minhu. Coba tengok. Dia kata tayammum lebih mengagumkan aku daripada air laut tadi. Maknanya kalau kamu tak ada air tawar, kalau kamu tak ada air tawar, hanya mu ada air laut, air masin. Kalau keadaan seperti itu, aku lebih utama kalau mu nak ambil wuduk, mu jangan ambil wuduk dengan air laut. Aku lebih suka mu ambil tayammum daripada mu ambil wuduk. Ya tak? Itu pendapat Abdullah bin Umar dan pendapat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya tak? Dia kata itu. Dan Imam Al-Mawardi pernah juga menceritakan dalam masalah yang sama daripada Sa'id ibn Musayyib, daripada ulama besar daripada tabi'in. Tadi ulama besar daripada sahabat, ulama besar daripada tabi'in. Juga masalah yang sama. Ditanya oleh anak murid dia tentang nak ambil wuduk dengan air laut. Lalu dia jawab kata, dia lebih suka ambil tayammum daripada ambil wuduk dengan air laut. Herat. Jadi apabila kita belajar dalam masalah begini, jadi ini ulama besar di kalangan sahabat. Sahha, jika sahih riwayat tadi, kalau betul hikayat itu, gitu tak? Herat. Jadi itu ulama besar pada sahabat, dua orang ni dok depan ni di kalangan sahabat. Kalau Allah ni tak peringkat profesor lah, seseracang lah ni peringkat ni. Orang ulama besar kalau Allah ni. Nah, dia jawab seperti itu. Jadi berlawan ke tak dengan hadis Nabi? Berlawan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sikit. Dalam tajuk yang sama juga. Nah, tengok dalam sahabat wurud. Nah, dalam muka 3 tu. Nah, belum kita nak diterus lagi. Sahabat wurud, sahabat datang hadis. Mari kita tengok. Sebab wurud ni kita guna istilah itu. Kita nak beritahu kata wurud makna sebab datang hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ayat Quran panggil sebab nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Tapi kalau hadis panggil sebab wurud, sebab datangnya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa datang hadis ni? Hadis ni tengok, hadis ini merupakan jawaban ataupun jawapan. Boleh keluar tu dalam bahasa Melayu tu. Nah, jawaban pun boleh, jawapan pun boleh. Kerana daripada terima jawab. Nah, jawab daripada bahasa Arab. Nah, lidah Melayu dia takut beriak guna terima bo, lalu dia tukar bo menjadi po. Nah, lalu dia kata jawapan. Nah, sebenarnya jawaban, asal dia bo. Sebab tu ahli bahasa, dia kata bahasa sikit ni. Nah, bukan dari segi agama tak ni. Ahli bahasa dia kata sah guna kedua-dua bahasa ini. Jadi kalau jawaban boleh juga kerana kembali pada asal kalimah Arab al-jawab. Jawab dengan bo. Kalau jawapan kembali pada lidah Melayu kan dia berat nak sebut bo, lalu dia gunakan kalimah po, lalu menjadi jawapan. Kedua-dua tu betul. Nah,
Baik, hadis ini merupakan jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat. Sahabat ni siapa dia? Dengan ibarat rajulun. Dan ada satu hadis dengan ibarat rajulun. Sa'ala rajulun. Seorang lelaki. Dengan tidak disebut nama. Mengikut riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Mengikut riwayat Imam Malik dari kitab Al-Muwatta bagi Imam Malik. Kitab Muwatta ni anda telah riwayat dah. Nah, ulama segulungan daripada ulama, segulungan kecil daripada ulama dalam mazhab Maliki mesyakan kitab yang ke-6 ibu kitab hadis iaitu kitab Muwatta. Ana riwayat dah ni. Ini kitab Muwatta. Mengikut riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dia tak sebut nama. Tak tahu nama apa. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Seorang lelaki bertanya Nabi. Tak tahu tapi dia seorang lelaki itu. Sahabat juga dah lah orang zaman Nabi. Tapi dia nama apa? Tak ada riwayat pada riwayat. Nah, heran. Dan sebut namanya Abdullah. Mengikut riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Tabarani ada 2-3 buah kitab hadis sah. Satunya kitab Al-Mu'jam Kabir. Ini kitab sah. Nah, 20 lebih jilid. Nah, anak ada milik juga kitab ni. Dan apa dia Al-Mu'jam Awsat. Kitab hadis juga. Mu'jam pertengahnya. Kecil-kecil. Dalam 4 jilid. Dan ada Al-Mu'jam Sahih. Mu'jam kecil. Dia ada 2 jilid. 2 jilid sah. Itu dia rupa. Baik. Jadi kalau sebut kata mengikut riwayat At-Tabarani, maka apabila tak sebut kata dalam Mu'jam Awsat ke dalam Mu'jam Sahih ke, mengikut ulama kaedah dia iaitu Imam Tabarani riwayat hadis ini dalam kitab Al-Mu'jam Kabir. Istilah dia lah tu. Ulama buat. Kita isi dia tu. Jadi dalam kitab Al-Mu'jam Kabir bagi Imam Tabarani dia sebut kata Sa'ala Abdullah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun payah pula tu Abdullah seorang. Mana Abdullah banyak ke? Abdullah lama ni. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr tak dia dah ke? Abdullah ibnu Abbas, Abdullah banyak abadilah. Kalau banyak abadilah, pun abadilah pun Abdullah. Sahabat dia ramai nama Abdullah. Jadi susah juga Abdullah apa dia tu Ibnu Zubair. Nah, Abdullah ramai. Tak tahu Abdullah mana. Maka mari kita tengok sikit lagi. Nak tahu kata siapa dia. Dan dikatakan dari Bani Mudrik. Mengikut riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Itu baru sikit. Abdullah daripada kabilah daripada Bakar Bani Mudrik. Kata Abdullah bukan Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Zubair, bukan dari Malidah. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah daripada Bani Mudrik. Itu ya, jadi tak ada. Itu dia. Jadi Abdullah saya lain. Alam mana? Bahawasanya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah daripada Bani Mudrik ni menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya bertanya. Nah, seraya ni serta bertanya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya ada sedikit air. Ini tak pertanyaan. Sesungguhnya kami hanya ada sedikit air. Maksud air ditanda dalam hadis ni iaitu air tawar. Dalam istilah kita panggil air tawar. Nah, maka sekiranya kami berwuduk. Berwuduk kita istilah tu tak? Yang mengambil air semaya. Dengannya, iaitu dengan air tawar itu, sudah tentu mendahgakan kami. Dalam hadis cakap gitu ya. Sekiranya kami berwuduk dengan itu, dengannya, dengan air tawar kami bawa tu, jadi habis air tawar. Membuatkan kami dahaga. Alam mana buat air yang dahaga? Iaitu, ni syarah bagi dia lah. Air tawar itu akan habis dengan berwuduk. Dan manakala kami dahaga, maka tidak ada lagi air untuk kami minum. Kalau kita belayar dalam laut. Nah, kalau kita belayar dalam laut. Dan kita, air tawar ada sedikit. Kalau kita ambil buat wuduk, tak ada dalam air nak minum. Habis itu. Nak buat lah mana Rasulullah seolah gitu. Dengan itu, adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Tanya tu sudah. Kalau begitu, adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab datang hadis ni. Sahabat yang bernama Abdullah daripada Bani Mudlik tanya Rasulullah SAW, kalau dia belayar di tengah laut, bawa air itu tinggal sikit,
Kalau nak ambil wuduk pada air tawar tu, dia akan dahaga. Nah, kalau air banyak tak ada insya-Allah, tak kena timbul. Akan dahaga. Jadi artinya, kalau nak minum tak ada air. Nawaklah mana? Maka boleh sedap nak wuduk dengan air laut. Boleh sedap kita nak bersemaya dengan air laut. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'u wal hillu maitatu. Nah, Nabi jawab kata, ia suci lagi menyucikan airnya dan dia halal binatangnya. Nah, bangsainya. Binatang air laut tu halal. Yang dimaksud tak kena sembelih binatang dia. Itu dia. Jadi ini jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah jawab lebih sikit daripada tanya. Oleh sahabat tanya tentang air laut ya. Nabi jawab tentang binatang dalam tu lalu dah. Tu. Ini kaedah tok guru. Apabila nak royak, orang tanya walaupun tanya masalah banyak ni, mesti kena ketegangnya benda-benda yang berkait dengan dia selalu. Kita selalu tak. Jangan dia main susu ucap mengajar. Ni dari mana mengajar pasal susu ucap? Apa hukum? Misal je ni, bukan kata nak royak je. Allah yang natah lah. Apa hukum kunut subuh misalnya? Sunat aba'ah, kata tik, alik kata bida'ah. Tak, dia panggil mengajar susu ucap tu. Royaklah kata, pendapat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat aba'ah, dan 3 mazhab lagi dan sejumlah pada mazhab Syafi'i menyatakan bid'ah. Apa tak ayat itu? Dia susu ucap. Paling ngaji tu sunat aba'ah tak situ. Sunat aba'ah dia misalah mana? Misal aja ni, bukan nak kata, nak misal. Nah, kalau kena boleh lah. Nah, Pak, dia nak ngaji sunat aba'ah misalah mana? Iaitu anggota kasar. Kalau tak ada buat sunat aba'ah, kudunglah tangan dia, kudunglah kaki dia, kudunglah hidung dia, kudunglah telinga dia. Tapi dia tak nak. Ada nak? Mari seorang Tok Guru mengajar ngaji di mana tak tahulah. Katanya kunut subuh adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu jadi kalau kalau masing-masing pakai susu kucah tu. Tak royak kata. Aduh, jumhur ulama mazhab Syafi'i kata sunat ba'ah. Tak royak juga. Dia royak lek bid'ah mata. Bid'ah sesak masuk neraka. Royak tu saja. Tu katanya tak boleh. Kita kena royak berhabis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nak wuduk dengan air laut. Dia tak royak banyak tu. Dia royak kata, "Yalah, bolehlah nak suci dengan air laut ini." Dan binatangnya boleh makan dengan tak payah disembelih. Tambah tu, tak ada tanya dia tu. Nabi tambah. Itu apa? Nak witirai lalu bak sakut dengan laut, pakai tak kena tanya dah. Kali tu padai dah. Itu cara orang mengajar. Apabila orang mengajar dia habis, sekali tu dengar, dia reti habis dah. Apabila orang mari mengajar, mari ceramah, mari syarah, royak kata, kunut subuh bid'ah. Ya, saya baca dunia, ada Tok Guru mengajar, ada 2 pendapat. Satu mengatakan sunat aba'ah, satu mengatakan bid'ah. Gitu tak? Kalau orang mengajar kata, kunut subuh sunat aba'ah, ya, kerana saya baca dengar, ada Tok Guru mengajar, kunut subuh ada setengah kata sunat aba'ah, ada setengah kata bid'ah. Jadi istilah ada, saya ada istilah. Saya ingin baca kunut, saya mengajar dia belakang dia. Saya ingin tak baca kunut, saya mengajar dia belakang dia. Saya ada buku. Ledah ni. Kerana ni, saya ingin tak baca kunut ni. 7 hari ni. Kerana ni, maya tak ingin baca kunut ni. Orang baca kunut ni bid'ah, walaupun bid'ah dolah pindah. Habis ni. Pecah masjid, pecah gapa dia, macam tu. Royak habis, cukup satu, ikut wongkong, terpulelah kepada orang mengaji. Nak baca hak mana. Tu royak jelas. Nah, itu dia hukum. Baiklah, kita pergi kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berartinya air laut boleh kita nak nyuci dan boleh kita apa dia tu nak gunakan dengan dia. Tu. Jadi oleh kerana itu, ada pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, pendapat Sa'id bin Sayyid dan sebagainya, maka
kita boleh aja berlawan dengan hadis Nabi. Kita nak pakai mana ada antara dua pendapat ni. Hak ni ulama. Abdullah bin Umar ni ulama ni. Itu tak? Abdullah bin Amr ni ulama besar daripada sahabat. Sa'id bin Musayyib ulama besar daripada sahabat. Tapi ni hadis Nabi dek dengar. Nak pakai mana dua tu? Nak pakai mana dua tu? Dia tanya hati. Tanya hati nak pakai mana? Itu dia. Oleh kerana tu, kita mengikut kaedah kita dalam Islam, tak kira ulama mana, sahabat ke, tabi'i ke, kalau berlawan tiga-tiga dengan hadis Nabi juga sahih, yang kita tidak syak lagi datang pada Nabi, dan petua dalam masalah yang sama. Ibnu Umar juga, anak murid dia tanya, masalah tu juga. Jadi dia petua menyalahi dengan hadis Nabi. Kita nak pakai mana di antara dua ni, maka sudah tentu ikut ulama ajar kita, bukan kita. Ulama ajar kita, apabila berlawan dengan hadis Nabi dengan pendapat ulama begini, maka kita kena baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia mudah-mudah. Pasti ada tak lagi hadis tak sahih. Ada lagi hadis tak sahih. Abdullah bin Umar nak pergi ajak hukum tak suka hadis Nabi. Tak sahih. Boleh tak ada hadis tak sahih. Sebab anak banyak hadis tak sahih. Hadis tak sahih ni. Tak sahih ada banyak tak sahih dia. Tiga-tiga ada baca kitab fiqh. Abdullah bin Umar petua. Alhamdulillah. Abdullah bin Amr petua balan. Tak menurut saya petua balan. Bukan benda tak ada sahih. Banyak lagi kita akan jumpa. Boleh jadi masa dia petua tu dia belum jumpa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak dia ada tak percaya. Boleh pula hadis tak sahih lagi tu. Tak sahih Abdullah bin Umar tak dengar. Boleh lagi tu dah. Sekali dia nak petua kita alat tu. Sudah tu tak petua ada Nabi dia. Sudah tentu orang ni boleh jadi kedok. Dia pernah duduk dengan Nabi seumur 24 jam selama hidup. Boleh tak? Boleh tak? Boleh jadi. Boleh jadi satu hari dia penuh kepala. Boleh jadi satu hari dia kena perut. Boleh jadi satu hari dia dia sakit ekor. Boleh jadi satu hari banyak benar lagi. Tak gitu kan? Supaya kita ada banyak ngaji ini. Ada song dia ajar itu. Alah tu aku tak dengar. Tak ada song anu kita demi itu. Ada lagi. Song tak itu dia. Kita kena tahu benda lagi. Sahabat dulu pun supaya manusia kita hari ini. Tabi'in dulu pun supaya kita manusia hari ini. Dia sah terima sakit kepala, dia sah terima senak ulut, dia sah terima sakit ekor. Supaya kita jangan silap tahu. Oleh kerana itu kita mengaji mengikut apa yang datang daripada kita. InsyaAllah kita sambil mengira apa? Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.